Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah pada pagi ini di awal minggu kita sekali lagi telah diizinkan oleh Allah untuk bersama-sama berada dalam majlis ilmu sembah subuh, dan insya-Allah kita bersama-sama dengan para malaikat yang akan mendoakan keberkatan ilmu yang akan kita peroleh dalam majlis ini insya-Allah. Di mana kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan ini. Jadi bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, mari kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah diiringi dengan doa. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita, tenangkan hati kita untuk kita menerima apa-apa saja ilmu yang akan dikongsikan sebentar nanti. Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi menaikkan rasa kesyukuran dan kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, ya Fatah, ya Alim. Sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmati perhimpunan kami ini, ya Allah. Sinari hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga kami mudah menerima, menghayati dan mengamalkan ilmu. Ya Zal Jalal wal Ikram, gunakan kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat supaya dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri kami, keluarga dan ummah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal karim. Insya-Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita sekali lagi akan bersama-sama dalam sesi sembah subuh ini, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan bersama-sama dengan Coach Matron Sita Usman yang akan membincangkan topik paru-paru manusia, insya-Allah. Jadi sebelum tu seperti biasa, jom kita mulakan dengan melakukan pernafasan Yuminda. Itu kita tarik nafas melalui hidung, kita hembuskan nafas kita juga melalui hidung. Mudah-mudahan dengan oksigen dan udara segar yang masuk ke dalam badan kita akan menyihatkan sel-sel badan kita, organ-organ badan kita, dan seterusnya memberikan kita kesihatan yang lebih baik, insya-Allah. Jom sama-sama kita lakukan. Tarik nafas. Tahan. Hembus. Sekali tarik nafas. Tahan. Hembus. Lagi sekali tarik nafas. Tahan. Hembus. Okay, alhamdulillah. InsyaAllah pagi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita buka mikrofon masing-masing. Kita sapa sahabat-sahabat di sebelah kita. Assalamualaikum Haja Kia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Farida. Assalamualaikum. Haja Rohana.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semoga menemani Assalamualaikum Coach Azian. Assalamualaikum Assalamualaikum Umi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dr. Noor. Assalamualaikum Coach Noor. Puan Farida. Alhamdulillah. Kita telah menyebarkan salam selama kita. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkatan dan rahmat Allah. Jadi tanpa membuang masa, saya dengan ini menjemput founder dan mentor Akademi Darimas, Coach Padhah Jakiah untuk memulakan. Silakan Najah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, Puan Farida, suara Puan Farida bertenaga. Okey, so alhamdulillah, ialah saya pun insyaAllah kena memberi tenaga kepada diri kan. Kita kena betul-betul menghayati, menghargai dengan waktu dan ketika yang ada ini. Ya, insyaAllah saya berada bersama beberapa mereka yang lain dalam program The Grand the event EASQ Grand Event. InsyaAllah penyampaian daripada Pak Ari begitu menyusuk jiwa, Pak Phil, Pak Iman mereka memberi kita satu kesedaran, maknanya kesedaran yang ialah kadang-kadang membaca, mendengar, tetapi dia bila dia datang dengan satu intonasi, dia bagi kesedaran tapi bila towards the end semalam ialah bagaimana nak tahu berapakah tinggalnya usia saya. Masya Allah, menakutkan. Tapi kerana takutlah pagi ni kena bersemangat. Kerana waktu ni tak banyak, waktu memang tak banyak untuk kita, tetapi kita kena buat yang terbaik. Whatever it is lah, terbaik hari demi hari, terbaik hari demi hari. Ya. Sebab yang terbaik yang kita hendak itu, akhirnya Allah akan makbulkan. Sebab Allah sentiasa bersama kita. Dia lebih dekat daripada urat leher. Ya, sebutlah namanya, beritahu apa yang kita nak. Ya, insyaAllah kalau yang itu. Unmute dulu ke? Ada. Tak excited dia orang. Dia orang pun excited juga. Semua orang bersemangat sampai semangat hari ni. Link pun lambat bagi. Memang kita tidur lambat sikit lah kan. Banyak persiapan-persiapan yang perlu diuruskan dan saya rasa insyaAllah anda bersedia, anda akan dapat information demi information. Maklumat demi maklumat anda akan dapat dalam masa 2 minggu ini. Tunggukan hari yang penuh dengan debaran, iaitu perhimpunan ejen-ejen perubahan dalam jihad ekonomi, terutamanya dalam waktu-waktu seperti ini. Kita berada dalam kekeliruan, kecelaruan, banyak benda lah kita fikir di dunia luar, tapi dalam diri kita pun banyak pecelarunya. Sebab kita absorb so many things. Bila kita terlampau sangat absorb sampai kita lupa kita ada kekuatan dalaman yang luar biasa. Jadi bila kita banyak mendapatkan ilmu, sebenarnya dengan ilmu tu kita boleh menggunakan. So semalam bila saya tengoklah, what do you mean by focus? Kan kita ni sebenarnya tak boleh buat banyak, right? Tapi kita boleh buat jadi, sampai jadi. Jangan banyak sangat kita nak buat kan. Kita lah nak jadi tukang cat, tukang sapu, tukang angkat sampah. Tak boleh, memang tak boleh. You focus what you want to be. You nak jadi apa sebenarnya. Kemudian ambil apa yang kita nak buat tu, pergi kepada visi dan misi yang jelas supaya anda sampai ke destinasinya. Semalam saya tengok dia buat main-main balik kapal terbang lah. Kita baca ni kan. Ada orang dia menggunakan walaupun kapal terbang kertas, tetapi because dia fokus, dia really fokus, dia hantar zap sampai. Kan? Tapi orang yang tak fokus, bila dia tak fokus, dia baling macam dia pun tak fikir ke mana dia nak hantar. Jadi dalam perjalanan tu ada kapal terbang kertas dia tu, bukan pergi ke depan, berpusing-pusing pergi belakang. Kan? Dia benar pusing-pusing naik atas pentas, berpusing-pusing je because dia tidak fokus. Right? Whatever you want to do, you must be focused. You cari apa ilmu pun, you fokus.
Kalau you menjadi seorang wellness consultant, you focus to become a wellness consultant. Kalau tujuan kita memberi manfaat kepada masyarakat ramai, bagi manfaat betul-betul. Apakah manfaat dia? Siapa anda sebenarnya? Siapa kita? Kita ialah hamba dia, hamba Allah. Dan apa yang kita nak kena buat? Kita buat apa yang disuruh dan kita tinggalkan apa yang dilarang. Dan bagaimana nak jumpa Maha Pencipta? Dia katalah datang dengan iman, datang dengan amal. Right? So bila semalam tu hujung sekali, ceritalah dalam kubur kan. Kalau Ita perasan dia dalam kubur, dia kata kita terbaring. Sekarang cuba tengok belah kanan. Sebab sekarang kita dalam tanah kan. Pandang belah kanan, apa yang kita nampak di sebelah kanan. Ya, rupanya sebelah kanan ada cahaya. So kita pun bertanya pada cahaya tersebut, siapa engkau wahai cahaya? Cahaya tu kata, akulah amalan. Mana amal kebajikan yang kita buat, itulah cahaya kita di akhirat. Jadi itulah tujuan kita sebenarnya. Kita nak cahaya tersebut. Right? Jadi yang kita buat pagi ni, bersembang, nampak sembang subuh. Ya? Tapi kalau kita ambil dalam sembang ini, dalam ilmu ini, dan seterusnya kita buat sampai jadi. Okay? Jadi itu juga memerlukan organ dalaman yang kuat lah. Kan? Jadi hari ini, materi kita kena bercerita tentang organ. Saya ambil dia laju sikit sebab saya pun nak ke Shah Alam lepas ni. Tak nak miss the moment, ya, the moment to be in the group yang cukup bagus, ya, penuh dengan kalimah Allah, penuh dengan takbirnya, penuh dengan al-fatihahnya, penuh dengan taubatnya, Masya Allah, ya. Tak tahu air mata mana yang boleh dalam masa bercakap, dalam berdoa, dia mengalir deras seperti terjunnya air terjun. Ya, dia membasahi jiwa, dia membersihkan kalbu. Masya Allah, dia jadi lebih terang, dia lebih nyata. Jadi bila saya pergi kepada program semalam, saya kata, Alhamdulillah ya Allah, this is a booster, this is the booster, ya, untuk kita menjadikan 2 hari bulan satu perhimpunan kepada semua ahli-ahli ejen perubahan dalam jihad ekonomi. Okay? Jadi bila saya semalam tu, dia bagi satu kertas sampai 1, 2, 3 sampai 100. Saya duk fikir nak buat apa benda ni, nak lilit pinggang ke, right? Kan? So rupanya tak ada. Itu cerita tentang umur. Ya, jadi bila umur tu sampai 1/100, saya masuk 69. Jadi saya kena tandakan dekat 68 dan saya buang 68. Banyak daripada 68 separuh tu 68 dah terbuang. Maknanya apa? Telah berlaku 68 tahun. Perangai saya ke apa ke, ya, jadi tak jadinya, sabar tak sabarnya, yakin tak yakinnya, ujian demi ujian berlaku, ya, tapi 68 tahun lepas telah pun dilepaskan 68 tahun sebab dibuang 68 tahun semalam, ya, dan tinggal hanya dalam yang sikit tu lah. Kalau 168 tinggal apa? 32, betul tak? 32 kan? Betul ni? Ke accountant kita 32, right? So dari 32 tu dia tanya, agak-agak dia kata kita akan mati ikut ketentuan Allah, tetapi sendiri rasa nak sampai usia berapa? Kan? Saya fikir mak saya 80 lebih, tapi saya ingat masa mak saya 80 lebih, towards the end dia menghabiskan kehidupan dalam keadaan kurang sihat. Ya? Saya kata tak adalah, tak nak 80 lebih lah, 100 pun taklah kot kan. Lepas tu saya fikir pula, oh kakak sulung saya umur 70-an, 75, masih sihat kan, masih ni. Saya kata, okeylah saya tanda 75. Right? So maknanya daripada 60 masuk 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, saya ada 7 tahun. Saya ada 7 tahun nak untuk guna ni, nak guna potensi diri ni, nak bawa jumpa Allah tu, ya. Nak bawa apakah yang nak saya bawa, ya, apakah ilmu yang boleh saya tinggalkan, apakah harta yang saya boleh tinggal untuk digunakan, apakah boleh dengan apa yang saya buat ni melahirkan anak soleh dan solehah yang akan mengiringi saya. Right? So saya ingatkan 7 tahun. Dia kata sekarang, sebab dalam setiap tahun kita setiap hari kita ada tidur, kita ada lauk-lauk kan, rupanya yang kita buat kerja separuh. Kan? Jadi kerana separuh, yang 7 tahun tu lipat 2. Lipat 2. So bila lipat 2, rupanya saya ada 3 tahun setengah
untuk melaksanakan satu visi yang cukup besar. 3 tahun setengah untuk saya membina, membawa bekal akhirat saya. Dalam 3 tahun setengah lah, saya nak curahkan sebaik mungkin apa yang saya tahu. Dalam 3 tahun setengah ni lah, banyak jiwa-jiwa lain yang juga meronta-ronta yang perlu dibantu. Jadi itu sebab saya kata stay fokus. Saya dah sampai ke penghabisannya dalam perjuangan untuk yang inverted comma-nya waras lah. Tapi tak tahu kalau Allah bagi izinkan lebih banyak tu, syukur Alhamdulillah. Tapi kita kata kita berpada-pada lah. Rupanya bila tanya Ita pun sama, dia letak 75. Waktu kita kata, samalah, saya pun letak 75. Tapi Ita lupa nak lipat 2 pula. Kan? Bila lipat 2 puasan. Berapa letak bila lipat 2? Unmute tak? Okay. Bila lipat-lipat tu jadi 10. 10 tu pun cepat tu. Lepas tu lipat lagi 2. Kalau lipat lagi 2 jadi 5. So 5 tahun dah. 5 tahun nak menjadi seorang hamba Allah yang soleh, yang muslih. Seorang hamba Allah yang boleh memberi makna kepada kehidupan. Seorang hamba Allah yang boleh menggunakan potensi diri dia. Dan untuk itulah kita kena berjamaah. Untuk itulah kita mesti bergerak dengan ilmu. Itu sebab kita kena fokus. Kita kena bersatu. Tak lain tak bukan kerana kita ingin, kita hendak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selalulah berada dalam golongan yang betul. Selalulah bawa diri itu dalam majlis-majlis yang betul. Belajar betul-betul. Dan kerana dekat sini saya perasan macam semalam tu nampak sangatlah pembersihan, membersihkan kan. Ialah maknanya banyak benda yang saya banyak benda yang saya belum completed kan. Tapi bila dia kata Allah itu maha kasih dan sayang pada kita, whatever it is, come back to him, come back to Allah. Nyatakan, sebut, minta maaf, maka kita akan dimaafkan. Kan? Tapi kalau tak ada ilmu, lepas maaf buat lagi. Kan? Kalau tak ada ilmu lah, dah bersih kotor balik, jadi sama-sama kita hari ini kita menggunakan ilmu-ilmu yang sebaik mungkin lah. Jadi hari ini seperti biasa, Ita akan sebagai seorang yang dah tengok organ dalaman manusia. Kita ni dengar je. Dia tengok benda pap jantung ke apa ke dia nampak macam mana. Dia tahu darah tu warna apa. Saya rasa kalau aku nampak darah aku pingsan dah kan. Macam adik saya seorang pun veteran. Masa dulu dia memang takut dengan darah. Dia betul-betul exactly bawah saya. Saya nombor 8, dia nombor 9. Dia takut benda-benda macam darah ke apa. Tapi lah jadi nurse. Bila saya balik daripada luar negara, dia dah jadi staff nurse. Saya dah tak takut. Sebelum tu takut, nak cucuk orang takut. Sekarang dia cucuk je lah. Darah je pun. Darah je pun. Bila dah tengok, dah tahu, dia lain perasaan. Sebab bila berjaya pun macam tu. Bila berjaya pun, bila kita dah jumpa kejayaan tu, dia dah jadi biasa. Saya tengok ada satu TikTok. Kita bukan nak tengok kan TikTok ni. Jahat tau TikTok ni. Dia sebab dia menyelinap dalam telefon kita. Kadang-kadang kita tak nak tengok sampai tertengok. Macam lah. Tapi yang saya tengok ialah Profesor Muhayya. Dia sedang berada di Switzerland. Dia tengok jam, dia kata tak apa, dia kata dia tak pakai. Kasut dia kata tengok, kalau dulu dia beli banyak, tapi sekarang ni dia panggil diri dia apa? Muhayya panggil apa? Prof bahasakan diri dia apa? Bonda sebenarnya dia kata sekarang ni satu je kasut bonda. Satu je. Betul tu fikir. Itu sebab saya sekarang pun saya pakai satu je lah. Jadi dia kata satu je. Kalau satu je tak banyak lagi dah. Sebab berat nak bawa ke akhirat tu. Kan? Jangan salah bawa.
Jangan salah kumpul, right? Dan bila Ita pula cakap semalam, aja letak umur lebih-lebih nampak macam okey, tapi kalau tak jaga kesihatan, kalau 3 tahun ke 5 tahun tu dia jadi mungkin satu penderitaan kalau tak jaga kesihatan. Jadi usia yang ada, kesihatan perlu dijaga. Itu sebab kita di Akademi Jadi Emas, kita masuk ke semua ilmunya. Ilmu sehatnya, ilmu kayanya, ilmu bahagianya. Tapi yet we come back. Kita bersujud kepadanya. Kita cari. Itu sebab saya kata masuklah kelas Syekh tu. Masuklah. Dan kalau ada ESQ, pergilah. Utamakan kelas kat situ. Sebab sayang kadang-kadang kita terombang ambing tanpa paksinya. Jadi insyaAllah kita akan bercerita tentang dalaman. Saya tak ada buat closing sebab saya mungkin dalam perjalanan. Jadi tengok Zaiman pun dalam perjalanan tu. Pagi man. Pagi. Saya usahawan first class. Sekarang ni kita semua bergerak pagi. Pukul 6 lebih dah pakai cantik-cantik dah nak bergerak dah. Okey. Jadi masya-Allah, satu energi baru. Satu energi luar biasa. Walaupun tinggal hanya 3 tahun. Saya cakap dengan anak-anak, okeylah korang buat, mami bantu dalam masa 2 tahun. Rupanya ada satu lagi tahun. Mesti 3 tahun. Wallahu a'lam. Jadi untuk tu hari ni kita akan bercerita tentang organ dalaman. Silakan sampaikan dengan niat kerana-Mu ya Allah, apa saja yang kita buat, niat saja kerana-Mu ya Allah dengan seikhlas hati, maka itu dah jadi ibadah. Masya-Allah, dia jadi ibadah. Kita diiringi, kita diberkati, yang kita cari ialah kita dirahmati. Untuk kita berjumpa Allah ialah kena dapat rahmatnya. Okey, so dipersilakan Ita, dan kepada anda semua selamat menikmati hidangan daripada Akademi Jadi Emas. Silakan Tah. Okey, terima kasih Aja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, saya pun tengah bersiap ni dalam pakai telekung, tapi insya-Allah saya 5 minit sampai. Dekat je dengan SSCC. Itu kelebihan yang Allah bagi pada saya lah dekat sikit dengan rumah. Okey, saya pun hari ini sebab last minute juga kan, sepatutnya saya besok, bila Ajar kata tukar hari ni, alamak, saya terpaksalah memikir sesuatu. Saya rasa topik yang ingin saya kongsikan pada pagi ni lah. Jadi yang saya rasa sebelum pergi lagi ialah paru-paru. Walaupun hari ni agak separuh, nanti kita sambung lagi. Saya bagi mukadimah dululah. Okey, jadi bila ini hari yang ketiga kami berada di ESQ Grand Event. Jadi saya nak share sikit lah. Sebenarnya dulu masa sebelum PKP 2020, Ajar pernah suruh saya pergi kan, tapi rasa macam mahal sangat lepas tu okeylah, nak pergilah. Bila nak pergi PKP, jadi saya masuk melalui Zoom lah. Walaupun Zoom rasa sebab bila kita buat Zoom tu tak ada boleh orang kacau. Saya duduk dalam bilik seorang-seorang 3 hari tu 3 hari lah fokus kepada situ. Jadi itu Zoom. Kemudian yang keduanya saya pergi masa tu Pak Fir bukan Pak Ari. Jadi bila kata yang kali ini Pak Ari, saya rasa saya nak pergi dekat dengan rumah satu. And then kita pula, you tahu tak semua yang kita Akademi Jadi Emas adalah menjadi anak angkat kepada ESQ. Sebab hari tu kita dah pergi berjumpa dengan kita punya Director Malaysia, Pak Razif, dan Coach Huda kan. Jadi di situ kita rasa lebih dekat. Jadi saya rasa bagi sesiapa yang tak pergi, bukan rasa rugi, tapi mungkin belum ada jodohnya. Jadi semua ketentuan Allah juga. Tapi kalau kita nak, kita usaha untuk pergi. Sebab bagi saya memang seorang learner. Jadi kalau kita nak tu belajar, kita kena cari prioriti apakah ilmu yang kita nak.
kan. Of course lah kita akan lebih mantapkan Al-Quran, ilmu agama, tetapi dari segi ESQ ni satu pembersihan jiwa macam Ajah cakap lah, yang kita tak pernah fikir, tak pernah jangkau kan. Sebab bila Pak Ari bercerita tentang siapa kita, ke mana kita, apa kita nak bawa. Ya, sebenarnya macam Allah, Ajah cakap tadi, Allah tu sebenarnya tempat kita sebenarnya menagih cintanya. Bila menagih cintanya, sebab apa? Dia telah memberi kita luar biasa pada seorang manusia ni, setiap kita ni. Ya, ingat organ-organ yang saya telah ceritakan dari dulu sehingga hari ini adalah Allah yang cipta pada kita. Ya, Allah cipta sebelum kita dimasukkan ke dalam perut ibu kita kan. Dah ada dah kita tu, roh kita dah ada. Tetapi kemudian dia akan pilih siapakah ibu dan bapa kita yang akan dijadikannya. So bila dia dah jadikan kita siapa bapa, ayah, emak kita ada dalam kandungan. Daripada situ dia dah develop daripada seketul daging menjadi besar sehingga kita dilahirkan syukur sifat. Jadi kita kena berterima kasih yang itu. Jadi bila saya dengar yang tu, saya kata, ya Allah, sebenarnya bila Hajah kata dulu, Rita nak tak dikenali satu Malaysia? Saya kata apa maksud Hajah ni dikenali satu Malaysia dengan cara apa? Tak naklah saya dikenali, nak buat apa? Rupanya Hajah nak bagi saya, inilah dia, setiap hari Selasa saya share tentang organ. Jadi selama ni saya share tentang organ melalui pengalaman saya yang saya pernah tengok, yang saya pernah pegang organ tu. Kan? Jadi even saya punya organ paru-paru saya pun saya tak pernah pegang kan, tetapi orang punya saya dah pegang. Ya, pesakit-pesakit yang saya ikuti dalam pembedahan. Jadi bila dalam kita belajar ya dah 2 hari ni, organ itu sangat istimewa. Sangat istimewa yang kita gunakan yang untuk kita punya sistem dalam badan kita. Okey. Jadi kita hargailah dia. Kita hargai dia sebab hari ni sebenarnya dia datang daripada zat nasihat tu, bukan zat fizikal kita makan, kita minum itu saja. Sebenarnya zat itu yang kita perlu bagi ialah roh kita. Ya, roh kita ada di dalam, sedangkan organ-organ kita membalutinya saja untuk melengkapkan sistem kita untuk kita hidup dan kita cari sesuatu dalam kehidupan dan kita berakhir dan kita kembali balik jumpa kekasih kita iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi banyak pula nak jadi ustazah pagi ni kan. Tapi itu apa yang saya rasa lah. Apa yang saya rasa setelah saya belajar dengan ESQ ni dan kita jumpa ramai-ramai orang kan. Jadi kawan lama jumpa yang dah lama berbelas tahun tak jumpa lagi kat situ. Itu ketentuan Allah sebenarnya kan. Jadi melalui ESQ ni lah saya rasa kalau boleh lah ada peluang kan, pergi saja. Pergi, bila dah masuk, bila dah rasa baru tahu, seolah-olah kita fresh dan kita tambah. Macam saya pun untuk diri saya lah, saya memang banyak kekurangan ya, kekurangan dari segi ilmu-ilmu ni semua, tetapi alhamdulillah dengan bertemunya Hajah saya dapat orang kata mengikutinya, pembersihan diri kita ni semuanya. Ya, sebab macam di kalangan kita ni ramai, bukan biasa-biasa sebagai Datuk, Datin, Tan Sri semua ada di sana kan. Jadi apa salahnya kita pergi. Keutamaan lah. Kalau ada next time program ini, keutamaan pergi ESQ. Itulah keutamaan nombor 1, ilmu yang kita nak belajar. Okey, ini kita mulakan dengan organ kita hari ini iaitu paru-paru kita. Paru-paru kita. Sorry, hari ni saya tidak sempat nak buat laptop. Nampak ke? Saya paru-paru manusia ni. Okey, saya guna handphone je ni. Sebab laptop saya masih repair. Sepatutnya hari ni siap. Sebab tu sempat saya nak present pada hari Selasa kan. Tapi tak apalah. Saya buat semampu yang boleh. Okey. Jadi organ kita, paru-paru manusia ni salah satu benda yang sangat-sangat berguna. Tengok handphone ni mata pun tak berapa nak nampak lah. Waktu usia kan, nak kena tukar power. Okey.
Jadi paru-paru ni adalah organ yang utama untuk bernafas. Nafas tu Allah yang bagi, jadi organ tu Allah juga yang bagi, kepunyaannya, kan? Jadi untuk bernafas, paru-paru kiri dan paru-paru kanan ni dia ni lembut macam sponge. Ya, kalau kita tengok sponge tu lembut, itulah rasanya paru-paru kita, kan? Dia terletak di rongga thorax. Thorax ni dah adalah ya, yang dilindungi oleh tulang rusuk. Kalau tak ada tulang rusuk, ya tulang ni kan ada berapa tulang rusuk kita kiri dan kanan tu kan, kalau tak ada cederalah dia, kan. Jadi sebab dia dah macam sponge tadi tu, ya. Jadi permukaan paru-paru ni diliputi dengan cecair. Dia ada cecair, ya, untuk mengurangkan geseran semasa proses mengembang dan menguncung. Maknanya bila kita bernafas, kita dah belajar kan pernafasan kan. Bila kita bernafas, perut kembung, dada pun naik kan. Jadi bila kita hembus nafas, dia akan menguncup dan perut kita akan ke dalam kan. Macam tu cara bernafas yang betul. So masa berlaku kembang kuncup tu, jadi dia tidak ada masa pergeseran tu, jadi dia akan berlancar sebab apa? Ada cecair. So ada cecair dalam paru-paru tu. Jadi tidak adalah sakit bila bergeser kan. Masya Allah, itulah kejadian yang Allah berikan pada kita. Okey. Lepas tu terdapat cabang-cabang halus ya di dalam paru-paru tu. Dia macam pokok kan, bercabang-cabang. Dia ada bronchial, lepas tu dia ada bronchus, nampak tak tu? Ya, cabang-cabang daripada besar dari bronchial tu tadi diterus ke ada bronchus ni pergi ke bronchial, nampak daripada besar tu, daripada kita punya trachea yang batang tu kan, trachea tu dia akan bercabang seperti pokok, cuma dia terbalik kan, suidahan. Okey, dan ialah dipanggil bronchial, dan di cabang tu dikeluar daripada bronchus. Bronchus yang atas, yang cabang-cabang tu bronchial. Okey, tak payahlah ingat itu. Ingat je dia punya cabang-cabang untuk sebenar oksigen semua nak lalui di situlah ya. Terdapat banyak pundi-pundi udara pula di hujung-hujung bronchial tu. Dia macam bola. Macam bola di situ bulat di situ, jadi hujung dia macam buah lah pula kan, cantik sebenarnya. Okey, lepas tu berlaku di bronchial tu lah pertukaran gas berlaku. Ya, di situ, bukan di dalam yang paru-paru yang ada sponge tu tadi, di bronchial yang dipanggil untuk pertukaran paru-parunya. Jadi dia sebenarnya paru-paru ni kalau kita tengok, dia tak sama kiri dan kanan, dia punya lobe. Lobe tu kalau kita potong yang paling contoh kalau paru-paru lembu lah kan, kalau akikah mungkin boleh tengok Jadi paru-paru kiri dan kanan ni tak sama. Sebab apa? Kalau di sebelah kanan dia ada 3 lobe. Nampak tak tu? Yang sebelah kanan ni, right lobe tu dia ada 3. Daripada atas dia ada tengah, dia ada bawah. Kan? Itu 3 lobe. 3 lobe. Dia sebelah kiri pula ada 2 saja. So sebab apa? Sebelah kiri kenapa 2? Sebab jantung kita pergi ke kiri. Jadi dia memberi ruang lah untuk jantung tu terletak di situ. Saya fikir balik, ya Allah. Hebatnya ya Allah. Kan? Kenapa ada 3 sebelah kanan? Kenapa ada 2? Sebab ada sebab. Ya. Okay, next. Ani. Oh. Okey, jadi peranan dia adalah sebab ialah untuk apa? Menghasilkan tenaga melalui bernafaslah. Bernafas ni perlu tenaga. Jadi bernafas dan boleh mendapatkan oksigen. Kenapa kita bernafas? Sebab kita nak oksigen, ya. Oksigen tu sangat penting ya. Untuk mengangkut oksigen, lagi tugasnya mengangkut oksigen daripada darah kepada sel-sel badan kita. Jadi bila kita sedut oksigen, bila dia masuk ke dalam darah, darah tu sebagai pengangkut kenderaan untuk pergi ke seluruh sel pada tubuh kita, daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki. Jadi respirasi
respirasi sel untuk mengoksidankan makanan juga, kan, dan menggunakan oksigen dalam sel-sel badan. Mana sel-sel badan tu tadi pun dapat oksigen dan juga makanan. Jadi makanan kita tu tadi kena ada oksigen dalam sistem kita untuk diserap ke salur darah. Okey, next ni. Okey, tadi tengok saya kata bronchus Bronchus adalah cabang trachea. Di sini kan, dekat sini tadi yang panjang tu dipanggil trachea. Kan, trachea. Jadi dia berhubung dengan paru-paru lah. Seperti saya kata tadi, yang kiri dan kanan tu tadi. Jadi bronchius kiri masuk ke paru-paru kiri, dia bronchius kanan masuk ke paru-paru kanan. Okey. Fungsi bronchius pada paru-paru yang utama ialah sebagai jalur udara. Dia untuk udara untuk sedut. Kita tak nampak udara tu kan. Bila kita sedut kan. Dia dari mulut kita sedut masuk ke trachea ataupun dari hidung sebenarnya kita sedut yang kita belajar kan. Sedut dan melalui trachea, dan udara yang masuk dan keluar dari paru-paru akan melalui bronchus juga. Jadi selain itu bronchus juga mempunyai fungsi untuk mengeluarkan lendir juga. Lendir, kahak kan. Yang berperanan dalam sistem pertahanan tubuh. Jadi sebab apa? Bila kita ada sikit batuk atau kita ada berkahak, yang kita akan keluarkan. Itu tugas dia. Okey. Next, bronchiol. Bronchiol ni dia merupakan bercabang daripada bronchius tadi, bronchius yang besar sikit. Jadi bronchiol ni dia pergi ke cabang-cabang seperti pohon yang halus-halus lagi. Jadi dia ada tabung kecil-kecil tu kan, yang membentang ke setiap bahagian paru-paru. Jadi dia lagi kecil. Ada tergolong sangat kecil lah. Ada yang lagi kecil pada tu, besar, kecil. Seperti rambut pun ada. Pada area paru-paru kiri maupun kanan, dia terdapat 30,000 bronchiol. Banyak tu. Okey. Fungsi utama bronchiol sebagai salah satu bahagian paru-paru adalah untuk menyebab udara. Yang masuk ke dalam tubuh badan kita. Iaitu udara ialah oksigen lah. Okey. So, terusnya. 7.30 saya kena stop lah rasanya. Lepas tu kita ada alveoli. Alveoli ni pada hujung rambut bronchiol tadi. Dia dah ada bronchiol, dia ada lagi tadi cabang tu sebenarnya, bukan macam bola-bola, ialah alveoli ni. Alveoli ni terdapat sekelompok kantuk udara kecil-kecil yang disebut sebagai alveoli. Lebih kurang ada 600 juta. Kita tengok 600 juta dalam ni. Bayangkan betapa dia kecil dan sangat-sangat penting dalam paru-paru. Dia nampak macam buah anggur. Kalau kecil-kecil tu macam buah anggur atau balon yang sangat kecil. Itu 6 juta kiri dan kanan, bayangkan. Jadi bentuk gelembung kecil, dan alveoli bertugas memberikan pembukaan luas pada paru-paru. Jadi untuk itu akan adalah banyak ruang bagi oksigen yang boleh dimasukkan ke dalam paru-paru. Sebab perlu banyak. Sebab kita perlu banyak oksigen untuk dimasuk ke dalam alveoli. Okey. Next ni. Pleural pula. Selalunya pleural ni bila kadang-kadang berlaku pleural effusion, kadang-kadang ada orang pneumonia, dia akan banyak paru-paru berair. Itulah dia. Nanti kita cerita topik yang tu kemudian. Paru-paru mempunyai pelindung oleh selaput atau membrane. Dia membungkus nipis yang disebut sebagai pleural. Pleural melindungi tulang rangka bahagian dalam dan yang menghadap ke paru-paru. Dia ada nipis dia punya lapisan tu. Jadi pleural ni memiliki 2 lapisan sehingga ketika paru-paru bersentuh dengan bahagian dalam tulang rangka tidak akan terasa geseran. Dia sangat nipis. Okey, next. Istimewa paru-paru kita ni, kalau kita tak tahu, alah paru-paru kan macam tu. Okey, dan kita ada diaphragm di bawah ni.
di bawah ni paru-paru ni. Tapi diaphragm ni bukan part of the paru-paru. Dia hanya sebagai diaphragm ni sebenarnya dia support paru-paru tu, ya. Dan peranannya tak dapat dipisahkan daripada paru-paru, betul. Di diaphragm ni adalah otot pernafasan, yang letaknya berada di bawah paru-paru dan memisahkan area dada dari perut. Dia ada kan, jadi itu sebabnya bila kita bernafas, kita kembung perut, diaphragm ni lah yang membantu naik kan. Jadi itu tugas dia membahagikan antara perut dan paru-paru. Kalau tak ada tu, jadi paru-paru tu akan dia macam terhempit mungkin dengan perut kan. Jadi memang ada sebab kenapa ada diaphragm, masya-Allah. Jadi ketika bernafas, diaphragm akan berkontraksi, ada kontrak dan menarik paru-paru ke bawah dan melebarkan agar udara dapat masuk sempurna. Itu tugas dia. Jadi kita dah belajar bernafas, kita akan dapat rasakan macam mana. Ya. Ketika menghembus nafas pula, diaphragm akan relax. Bila kita hembus, dia dah relax lah. Dan kembali ke bentuk asal dia. Ya, paru-paru tu tadi, diaphragm tu tadi dah relax. Dan paru-paru pun diaphragm di tempat yang asal dan paru-paru di tempat yang asal, kita akan macam biasalah, ya. Tetapi bagi kita yang normal bernafas, you tak akan nampak sangat. Tetapi bagi orang yang macam asma, orang yang pneumonia, jadi dia nak tarik nafas tu macam tu mencungap-cungap tu, jadi diaphragm akan bekerja dengan kuatlah, ya. Dia nampak seperti kubah macam tu kan, bila tarik turun macam tu, ya. Jadi maknanya di sini dia pula membuatkan jumlah udara kita keluar dengan paru-paru, oleh paru-paru. Jadi dia bila dia naik tu dia push keluar udara yang tidak diperlukan. Okay, next. Okay. Jadi serasa apa tugas dia? Dia melindungi organ jantung, ya. Dia paru-paru ni dia lembut macam sponge tadi tu. Jantung kita agak keras sikit otot-otot dia kan. Jadi dia melindungi paru-paru. Ya, kemudian saya tak nak uraikan lebih sebab saya ada 3 minit lagi. Ya, lepas tu dia menyeimbangkan pH dalam badan kita lah. Makna badan kita berasid atau kita beralkali. Ya, itu melalui pernafasan jugalah, ya. Kemudian tempat penyaring maknanya penapis. Penapis segala kita punya fungsi paru-paru itu menyaring darah yang kecil tadilah, darah kecil, kemudian antara oksigen dan karbon dioksida. Okey, dan ni next ni saya kena laju dulu. Tak apa, nanti minggu depan insya-Allah saya akan lebih detailkan dulu tentang penyakit apa yang ada di paru-paru, kena jaga. Okey, jadi dia juga menampung darah. Ya, darah, ya. Dia menampung darah juga untuk paru-paru ni. Sebab itu kadang-kadang bila kita tengok orang accident kan, kadang ada patang pulang rusuk, doktor nak cucuk tiup lah untuk keluarkan dia punya darah-darah yang tak sepatutnya, dimasukkan ke dalam botol. Itu pernah tengok kan. Jadi itu dia tidak boleh ada darah yang tidak sihat di situlah, ya. Lepas tu mencegah jangkitan, ya. Paru-paru ni juga berperanan untuk mencegah jangkitan, ya. Sebab dia ada membran tadi yang melindung, ya. Jangkitan ni utamanya macam kita punya jangkitan, yalah, jangkitan di paru-paru kan, batuk, sesama. Sebab itu kita tak boleh orang kata ada jangkitan. Bila ada jangkitan, kita punya sistem akan tidak boleh berjalan lancar dan kita akan kurang oksigen di situ. Bila kurang oksigen dan kita punya tubuh badan pun tidak akan sihat, ya. Jadi orang kalau batuk berlama sangat tu kan, itu bahayalah jangkitan. Sebab itu perlu jaga kesihatan. Okay, next. Dia membantu bercakap. Sebenarnya bila apa yang dikatakan membantu bercakap ni, ya, ialah fungsi mulut kita tadi. You bayangkan kenapa kata membantu bercakap? Kalau orang asma contoh, ada orang jangkitan, orang pneumonia, dia senang tak bercakap?
susah nak bercakap kan. Kurang oksigen, susah nak bercakap, tak boleh nak bernafas, tak boleh nak bercakap. Itu dia punya sebenarnya, ya, realitinya di mana mencungak-cungak. Kalau orang berlari, contohnya lah bercungak-cungak paru-paru dan jantung memain peranan. Jadi kalau tak cukup, tak boleh bercakap lah, penat macam tu. Okey, lagi satu, melancarkan fungsi mikosel ini, iaitu di mana silia-silia yang ada di jarum pernafasan berguna untuk menangkap debu-debu. Ya, debu-debu tu dia dah perangkap, ya, supaya tidak ada macam apa lagi, pollution lah, macam berasap kan. Semua tu dia akan perangkap. Ya, itu tugas dia. Okey. Lagi satu sebagai organ ekskresi, di mana paru-paru sebagai iaitu untuk mengeluarkan zat-zat sisa berupa wap air. Ya. Kadang-kadang bila kita hembus, keluar kan asap. Bukan asap lah, wap. Wap. Itu penting ya. Jadi dan juga dia akan mengeluarkan karbon dioksida yang tidak penting tu. Ya. Bila berlaku pertukaran gas lah ya di dalam paru-paru kita. Okey. Cara memelihara fungsi paru-paru ialah kita kena ada rutin olahraga lah. Orang yang bersenam dia punya jantung dan paru-paru dia akan lebih sihat ya. Berhenti merokok. Bagi yang merokok tu janganlah merokok. Kalau tak boleh berhenti perlahan-lahan ya. Tapi ingatlah, sebab Allah dah bagi kita paru-paru yang sihat, paru-paru yang cantik, yang kita pergi sia-siakan dia ya dengan merokok. Merokok ni mematikan sel-sel kita sebenarnya. Apa faedah merokok tu? Dah ada nikotin kan, nak masuk ke dalam paru-paru. Kadang saya heran lah, kenapa orang suka merokok. Ya, cuba cakap kat dia orang tu ya. Allah dah berikan kita paru-paru yang baik, yang sihat, dan kita jahanamkan dia. Dan kita tak syukur ke apa Allah bagi pada kita kan. Jadi kita pergi merokok pula lagi, tidak ada faedah apa pun, merugikan saja, merugi dari kesihatan, merugi daripada segi keuangan nak beli rokok kan. Jadi fikir-fikirkanlah. Saya alhamdulillah keluarga saya tak ada yang merokok lah, suami ya, anak-anak tak tahulah di belakang saya kan. Tapi so far anak-anak di depan mata dia tak merokok, suami saya pun tak merokok, mungkin ikut bapa dia lah kan. Syukur alhamdulillah ya. Okey, lepas tu mengambil makanan yang mengandungi antioksidan yang tinggi jaga paru-paru ni. Ya, kita ambil makanan yang berzat-berzat ya, yang tinggi oksida ya. Seperti strawberry bagus, sayuran hijau ya. Dark chocolate. Saya memang suka dark chocolate ni. Okey, dan juga ke kacang. Okey, next ni. Cuci tangan penting. Cuci tangan penting ya. Jadi kalau kita basuh tangan selalu, tambah dulu kita dah praktis kan masa COVID kan. Masa tu kita kena cuci tangan selalu, sebab bakteria ni semua akan boleh, sebab kita suka berhidung kan. Jadi kadang-kadang kita sedut macam tu kan. Tapi satu baiknya apa yang kita ada ialah amor. Ya, amor yang saya pernah share dulu kan, kawan saya bekerja di Saudi, dia dapat COVID dan dia tidak larat dekat bilik kan, tak boleh bernafas. Jadi apa buat ialah dia guna amor saja. Alhamdulillah. Dia kata dia boleh tidur lena, lepas tu bernafas pun okey ya. Ingat ya, bila kita sapu amor tu kita pekuk macam ni. Saya suruh kata buat macam you pakai mask. Pekuk sini. Sedut kan. Jadi itu membantu, sebab dalam amor you tahu kan ada banyak herba, ada banyak gaman, antibakteria, semua tu sangat membantu jadi tangan kena bersih. Itu saya kata tangan perlu bersih. Okey, dan buat pemeriksaan kesihatan secara rutin. Betul. Kadang-kadang kita ni macam tak indah lah kan, tak indah. Jadi buat masa sekarang ni memang kena pergi buat screening kesihatan. Kena buat, jangan rasa aku sihat. Jangan rasa kita sihat. Tetapi sebenarnya kadang-kadang bila dah periksa tu tahu. Bila kita tahu kita sakit apa, lagilah kita nak jaga
kan. Kita nak jaga, kita nak kontrol. Memanglah ubat hospital tu sebagai kontrol, tetapi kita kena ambil suplemen-suplemen yang membantu. Ya, jadi kalau macam sekarang, cegah dulu sebelum parah, kan. Bila kita dah tahu, lebih baik daripada tak tahu. Bila dah tak tahu ni, kadang-kadang bila end stage, betul, Hajar Rohana kena buat check up. Bila dah end stage, agak terlambat lah. Kan, bila terlambat, aku nak tahu, dulu tak pergi check. Kan, jadi buat sekarang. Klinik-klinik macam Radia klinik kan. Memang dah ada one stop center di sana, pergi je. Duit kita boleh cari, kan, kesihatan. Jadi, sekarang ni kita cari duit. Siapa yang bagi duit tu? Allah yang bagi. So, apa yang kita nak channelkan duit tu? Cara yang bagi kita bersedekah, cara yang kita apa orang kata, untuk kita punya keperluan asasi. Ya, kesihatan jaga. Bila kesihatan kita okey, banyak lagi benda yang kita boleh buat. Macam saya kan, lagi 5 tahun. Cepat je berlalu 5 tahun tu. Macam Hajar lagi 3 tahun kan. Allahu Akbar kan. Apakah persediaan kita? Kalau kita tidak punya kesihatan yang tidak optimum, ya, macam mana kita nak beramal ibadat, kita nak buat sesuatu yang lebih baik untuk kita nak bawa bekalan yang kita tinggalkan di sini, tinggallah. Yang penting kita nak bawa ke sana, kan. Kita nak jumpa kekasih Allah itu dengan keadaan yang apa tu, yang diterimalah. Sebab saya rasa kan, okey, next hari ada lagi kan ni. Akan bersambung insya-Allah, sebab ya saya pun dalam untuk nak bersiap insya-Allah ya. Jadi itu sedikit yang saya boleh share pada hari ini ya. Nanti banyak lagi paru-paru nak diceritakan banyak lagi. Kita nak kacau sikit tak? Boleh. Assalamualaikum Coach Rosita. Okey. Adik ipar saya sekarang dah warded tau. Dah warded dan dia dapati bahawa engkau saya tahu awak bukan doktor tapi saya tanya lah sebab semalam info dapat kan. Dia punya perut dah banyak air tau. Okey. So jantung pernafasan dia dah mula pendek pernafasan dia. We are worried actually lah, tapi kita kata semuanya adalah milik Allah kan? Milik Allah. Tapi yang saya perasan satu saya nak share kepada semua yang datang sini kan. Dia memang makan gamat. Tetapi 3 bulan dia tak makan. And benda tu datang balik. You see? So supplement is very important tah. Kita tak kata bagus, kita tak kata apa. Medical pun perlu, suplemen pun perlu sebenarnya. Bila isteri dia bercakap dengan saya semalam, Kak, perut dia dah banyak air. Dalam hati saya satu je, sedihnya aku. Sebab apa? Saya mengesyorkan dia dan dia beli berbotol-botol minum. Tapi bila dia rasa segar, dia berhenti tah. Dia berhenti 3 bulan. Baru saya tahu semalam. Saya kata, Masya Allah, padahal macam I fikir dia beli daripada adik ipar saya lagi seorang. Jadi saya duk fikirlah tapi tak bertanya. 3 bulan dia boleh membuatkan situation dia berada sekarang di PBUM dalam keadaan tercungap-cungap. Jadi bagi saya lah Ita, bila dia dah masalah pergi ke perut tu kan, orang tua-tua kita kata penyakit jauh daripada perut. Jadi engkau bagi ulas sikit aja. Kenapa jadi banyak air tu? Okey, kalau dia di perut, bila dia perut, kita panggil ascites, di mana dia punya peritoneum, bahasa Melayu lapisan valve dia tu macam persekitaran air tu tak boleh turun. Jadi ascites tu busung lah orang Melayu panggil kan. Tapi kalau kita panggil ascites. So bila perut besar, dia menekan kepada diaphragm tadi. Dia menolak diaphragm tu. Jadi bila diaphragm tu tertolak, jadi paru-paru dia menyempit dan dia nak bernafas susah. Itu satu sebab lah. Perut besar tu memang boleh. Ya. Perut dia jadi besar. Perut dia besar. So bila isteri dia kata keadaan jantung dia, doktor tak boleh buat apa. Scattered holes. Macam tak boleh brain tau.
scatter Ya. hole. Lepas tu dia perut membesar, mungkin paru-paru akan kacau juga. Ya, sebab dia menolak, diaphragm tu menolak ke atas. Allahu akbar, kesian. Jadi Tolong bila doakan. paru-paru tak boleh berfungsi dengan baik, jadi dia tidak boleh ingat jantung dengan paru-paru tu ada kaitan ya. Ya. Jadi dia 3 tu, kiri dan kanan dengan tengahnya jantung. Jadi dia efek lah gitu. Tapi apa doktor diagnose dia ya? Yelah, tanya dengan isteri. Selalunya isteri ni, dia kalau dapat isteri yang macam aku ni, macam doktor sikit. Yalah kita tanya. Kita orang ni sama umur sahabat-sahabat kat sini. Jadi bila kalau berjumpa tu kau orang Melaka pula kan. Jadi isteri dia tak boleh nak bagi tahulah. Jadi saya ingat esok lah saya akan ke hospital juga dengan suami. Nanti tu dia akan melibatkan buah pinggang tu nah. Betul sebab dia kita ni jadikan ni pengajaran lah. Jangan dah parah baru kita nak check. Sekarang ni pada umur usia saya, macam esok saya memang ada check up. Jadi maknanya kita jangan tunggu penyakit tu datang, betul kan? Kita jangan tunggu. Lagi kita sihat, lagi kita pergi check. Dan bila pada usia macam saya sweet 60 kan, doktor sendiri cakap proses penuaan. Macam adik ipar saya dah 53. Is a proses ke arah orang kata ke arah penuaan dan juga betul pemakanan parah. Pemakanan kena jaga. Jadi selalunya kalau orang jaga kesihatan jaga kesihatan, bermaksudnya dia akan jaga pemakanan dia juga. Dia akan tengok pilihan-pilihan makanan dan dia tak sembrono lah orang kata makan. So Ita, kita jumpa kejap lagi dekat SACC. Ya. Okey, saya nak berundur diri dulu. Terima kasih. Ini sajalah sikit sebanyak yang saya boleh kongsi. InsyaAllah nanti akan datang saya akan cerita lagi paru-paru ni interesting Jadi pernafasan penting sebab kalau kita tak bernafas, siapalah kita? Nafas tu Allah yang bagi pada kita sebenarnya. Hargailah paru-paru kita. Jadi macam tengok Rowana kata tadi kan, dah melibatkan organ-organ lain nanti jadi itulah maksud saya, bukan paru-paru aja, perut pun nak kena jaga. Jadi kalau perut dah membesar memang akan efek kepada paru-paru dan organ-organ lain lah. Jadi alhamdulillah setakat ini saja. Yang baik-baik tu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kekurangannya banyak tu ialah dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih ke warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Terima kasih ke Syurzita atas perkongsian ilmu yang hebat tadi. Jadi sama-sama kita manfaatkan apa yang telah dikongsikan sebentar tadi. Dan sama-sama kita menjaga paru-paru kita, kerana paru-paru kita itulah yang menentukan tahap pernafasan kita dan semuanya itu adalah anugerah Allah. Jadi sama-sama kita jaga amanah Allah yang telah dianugerah kepada kita sebaik-baiknya. InsyaAllah mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur. Jadi dengan itu kita tangguhkan dulu majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Nas. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam sesi sembang subuh pagi esok. InsyaAllah kita sama-sama tunggukan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua.